Halo guys, jom masak nasi ayam pilihan Malaysia. Okey, ini bahan-bahan dia. Kali ini saya mau buat set nasi ayam dengan sup dan juga dia punya ayam goreng. Okey. Okey, first guys, kita kita tumbuk bawang putih dan juga halia. Okey, macam ni. Masukkan semua, lepas tu kita potong-potong halia bagi kecil lah supaya senang mau kena tumbuk. Simple je sebenarnya mau masak nasi ayam ni. Tapi itulah dia punya prosedur tu ada panjang sikit. Okey guys, kita tumbuk dulu halia bawang putih ni biar banyak sikit. Kalau boleh halia tu lebih sikit pun it's okay. Begitu juga dengan bawang putih. Tumbuk hancur tumbuk hancur. Okey, bila sudah tumbuk hancur, kamu letak dulu dalam piring dan bahagi empatkan hasil tumbukan tersebut. Kenapa kita mau bagi empat? Sebab kita perlukan empat bahagian ni untuk setiap satu masakan. Dia ada kegunaan dia lah, maksud dia. Erti kata lain, memudahkan kerja kita lah dalam membuat nasi ayam ni. Okey guys. Okey, first bahagian tu kita guna untuk buat perapan ayam yang perlu direbus. Okey, macam ni kita masukkan bahagian pertama tu ke dalam ayam. Kita rata-ratakan dia lah macam ni. Lepas tu guys, kita panaskan kuali dan kita masukkan 1 jug air. Okey, air ni biar lebih sikit sebab kita perlukan air rebusan ayam tersebut untuk buat nasi ayam dan juga untuk kita buat dia punya sup ayam. Okey, kita masukkan macam ni saja. Kita rebus dia semua guys. Lepas tu lebihan-lebihan bawang putih halia tersebut kita masukkan sejak ke dalam tu, ke dalam kuali. Okey, lepas tu kita masukkan juga 1 cube sup ayam Maggi. Lepas tu kita gaul rata dia guys, macam ni. Okey, pusing-pusing dia semua. And then bila sudah dia mendidih, start ambil tu ayam. Ayam tu jangan terlampau lama direbus juga, takut nanti masa kita goreng ayam tu akan jadi hancur. Okey guys, sementara itu kita buat dulu dia punya nasi. First kita masukkan minyak ghee ataupun minyak sapi dalam 2 sudut. Okey, saya pakai brand yang sama. And then kita masukkan 4 sekawan, kayu manis, bunga pegagar, cengkih dan juga bunga lawang. Lepas tu kita masukkan bahagian kedua halia dan juga bawang putih yang telah ditumbuk bersama dengan 2 biji bawang merah. Macam ni kita tumis lah dia. Api tu jangan terlampau kuat, takut pula nanti hangus dia punya bawang putih. Sebab bawang putih ni cepat hangus. Lepas tu guys, kita masukkan beras yang sudah kena cuci macam ni dan kita gaul-gaulkan dulu dia. Kita tumis dia. Kenapa saya selalu tumis beras ni dengan itu minyak ghee? Untuk masih rata tu beras dengan minyak, supaya nanti kamu punya beras tu tidak akan melekat-lekat di antara satu sama lain. Okey. Lepas tu guys, kita masukkan air rebusan ayam tadi. Okey, kalau saya pakai tadi 1 mangkuk, biasanya saya akan pakai air dia 1,5 mangkuk untuk dia punya hasil yang cantik. Okey, itu tips. Lepas tu masukkan kita punya daun pandan dan juga sedikit serbuk kunyit. Dan lepas tu kamu gaul rata lah dia macam ni. Kalau kamu rasa kurang air, tambah air. Lepas tu kita masak dia. Dan bila sudah kering macam ni, normally saya akan tukar dia kepada periuk karen macam ni, untuk kasih sama rata lagi dia supaya dia punya hasil tu lagi cantik.
Okey. Okey guys, berbalik kepada ayam yang telah direbus tadi, kita terus masukkan bahagian ketiga, bawang putih dan juga halia yang telah kena tumbuk. Lepas tu kita ambil 2 sudu kicap manis dan juga 1 sudu sos tiram. Kasih gaul dia macam ni, and then kita masukkan ke dalam ayam rebusan tersebut. Macam ni. Lepas tu guys, apa kita buat? Kita ratakan dia. Okey, lagi senang sebenarnya kalau menggunakan tangan dan juga jari jemari. Macam ni guys. Okey. Sebab dia lagi rata. Dan juga supaya bahagian dalam-dalam ayam tu pun terkena juga hasil perapat tu. Okey. Beginilah rupa dia ayam kamu. Nah, apalagi lepas tu kita panaskan minyak. Macam ni. Okay, hasil perapan ayam tu dalam 15 minit macam tu, terus kita goreng. Kita goreng pelan-pelan lah semua bahagian. Sebenarnya ayam ni kalau mau cantik, selalu orang akan buat dalam 1 ekor ayam tu dia bagi 2 saja. Cuma saya ni, saya malas mau potong-potong kecil lagi dia tu, saya kasih siap sedia dia punya potongan-potongan kecil supaya menyenangkan saya terus makan gitu. Okey, kamu pusing-pusing juga ayam kamu tu. Dan juga guys, itu yang saya cakap tadi awal-awal, jangan kamu rebus kamu punya ayam terlampau lembut. Sebab kalau terlampau lembut nanti ayam kamu hancur masa kena goreng. See, tengok ni cantik kan? Okay, bila kamu rasa ayam kamu sudah masak macam ni, okay, start lah ambil. And then ayam yang sudah kena goreng tadi kamu angkat, lepas tu kamu letak madu terus di atas dia. Masa dia panas-panas tu. Macam ni. Jangan terlampau banyak lah, asal ada, asal kena. Jadi kamu punya ayam tu dia ada rasa masin-masin sikit, ada rasa manis-manis sikit. Dan madu kamu ni kamu simpan masa sudah ayam masak tu. Kalau ayam tu belum masak kamu simpan, nanti masa kamu goreng tu hitam tu ayam kamu. Kalau nak percaya, cobalah. Okey guys, kita buat dia punya sup dulu. Okey, kita masukkan juga serai, sayur asam, lobak dan juga bahagian keempat. Bahagian keempat ni kamu ambil sikit saja dia punya bawang putih dan juga halia tu. Okey, itu daun kubis tu, yang daun kubis kena perap dengan cuka tu sedap tau sebenarnya. Kalau kamu masak-masak sup-sup, tak kira lah sup ikan kah, sup ayam kah, kamu letak sikit memang sedap. Okey, lepas tu kamu letaklah perasa sedikit garam. Garam tu jangan terlalu banyak sebab sayur masin tu pun sudah masin sebenarnya. Dan kita rebuskanlah dia. Kita masakkan dulu carrot tersebut. Okey guys, kita teruskan kepada dia punya sambal. First, kita akan giling, kita akan kisar bawang besar, cili besar ni dan juga cili kecil. Cili kecil tu dah ada pedas sikit. So, siapa-siapa yang suka pedas, kasih ekstra lah tu yang cili-cili kecil tu, cili padi tu. Dan juga kita masukkan bahagian terakhir, bahagian keempat, bawang putih dan juga bawang halia tadi. Letakkan 1 sudu garam. Dan juga letakkan 1,5 ataupun 2 sudu gula. Macam ni. And then kita masukkan 2 sudu cuka. Cuka tu apa-apa brand pun it's okay. Terpulang kamulah apa cuka yang kamu ada di rumah. Okay. Lepas tu tambah air. And then kita blend dia biar sampai hancur. Okey guys, bila lada-lada tadi sudah kena giling, kita terus renehkan dia ataupun kita panaskan dia
supaya lada-lada tu dia ada masak sikit dan juga dia bertahan lama, dia tidak bangas, dia tidak tidak bangas tahan lama lah, dia tidak berbau busuk cepat, dia tidak cepat busuk. Kita panaskan dia sampai dia pekat sikit daripada hasil gilingan tadi. Okey, macam ni. Ni macam ni dia dah pekat sikit. And then kita angkatkan dia. And then kita balik kepada kita punya nasi tadi, nasi ayam. Okey, tengok kamu hasilnya. Cantik kan? Sebab saya bagi kamu tadi adalah ukuran sukatan masak nasi ayam yang sebenar. Dan inilah hasil dia. Kalau kamu ikut, cantiklah. Kalau kamu tidak ikut, pandai-pandailah kamu tukar nasi bubur ayam. Cing. Kamu tengok ni, cantik kan? Nih, ini nasi dia, nasi ayam dia. Ini pula sambal nasi ayam dia. Dan ini dia punya set penuh nasi ayam, sup nasi ayam dan juga sambal nasi ayam serta ayam goreng madu. Apapun guys, jangan lupa subscribe dan share. Selamat mencoba.